Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kumpulan dua iaitu kumpulan kami akan membentangkan tugasan yang berkaitan dengan isu pendidikan. Okay, kumpulan kami memilih tajuk kompetensi guru pendidikan abad ke-21. Okay, kumpulan dua ni terdiri daripada saya sendiri iaitu Nur Alif Rabiha binti Sakidi P122562. Seterusnya, saudara ni Abdul Aziz bin Ismail P124153. Saudari Nur Izzatul Husna binti Burhan P122915. Saudari Nur Syahirah binti Johan P122836. Dan akhirnya saudari Nur Syamimi binti Alias P122865. Okay, seterusnya saya akan teruskan kepada topik kami iaitu definisi kompetensi. Menurut Kamus Dewan, kompetensi ini bermaksud kebolehan, pengetahuan dan kemahiran untuk melakukan sesuatu dengan cekap atau jayanya. Seterusnya, menurut Khuzaimah Zaim, Muhammad Yusuf dan Shahlan dalam artikel mereka, kompetensi ini bermaksud sesuatu yang digabungkan dengan pengetahuan, sikap dan kemahiran yang menjadi punca pelaksanaan tugas dengan baik dan berkesan. Manakala menurut Rina Febriana dalam buku beliau, kompetensi ini merupakan kerjasama antara personal, keilmuan, teknologi, sosial, spiritual yang akan membentuk profesi guru. Okay, saya serahkan pembentangan seterusnya kepada saudari Nur Syahirah. Keterangan yang telah diberikan oleh Alifah sebentar tadi berkenaan dengan definisi kompetensi. Baik, kita teruskan pula kepada topik utama perbincangan hari ini berkenaan dengan kompetensi guru pendidikan abad yang ke-21. Okey, kita pergi kepada isu yang pertama iaitu kesediaan guru terhadap teknologi. Yang mana kita dapat lihat setengah guru kurang berkemahiran dan bermotivasi dalam penggunaan pelbagai sumber teknologi ICT. Contohnya dalam penggunaan PowerPoint, Canva ataupun Powtoon, Quizzes dan WordWorld dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Okey, penggunaan teknologi ICT yang berkonsepkan e-learning dalam pengajaran dan pembelajaran ini dilihat masih berada dalam tahap yang rendah lah dan tahap yang kurang memuaskan dalam meskipun negara kita ni telah menjangkau era digital teknologi 2020. Okey, ada satu kajian yang telah dijalankan di Kelantan berkenaan dengan yang dilaksanakan bagi pengajaran Komsas Guru Bahasa Melayu. Di Kelantan mendapati isu masalah seperti kemahiran menganalisis sukar dipelajari oleh pelajar kerana mereka tidak berminat untuk membaca novel yang dipelajari sehingga menyebabkan keputusan ujian bulanan mereka tu kurang memuaskan. Hal ini disebabkan teknik dan pengajaran yang dilaksanakan oleh guru tu menggunakan teknik konvensional, menggunakan teknik yang lama dan tidak menerapkan teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Oleh itu, para guru sepatutnya peka terhadap perkembangan dan teknologi dalam masa kini yang berkaitan dengan abad pembelajaran yang ke-21 ini. Okey, seterusnya saya teruskan kepada pembentang. Bagi cadangan bagi isu pertama yang disebut oleh saudari Syahirah, kami mengemukakan 3 cadangan, iaitu yang pertama, Kementerian perlu melaksanakan satu program khusus secara berkala bagi memantapkan kemahiran teknologi dalam kalangan guru. Okay, khusus ini bertujuan untuk memberi pendedahan yang lebih meluas lagi kepada guru tersebut. Okay, ia juga membantu para guru ni supaya lebih untuk membimbing guru dan membantu guru dalam menggunakan aplikasi untuk PDP nanti. Okay, cadangan kedua, pihak institusi perlu mewajibkan subjek kemahiran teknologi dan inovasi kepada setiap pelajar pendidikan yang bakal bergelar guru. Okay, ia bertujuan supaya graduan ini menjadi seorang guru yang lebih kreatif dan berinovatif dalam penggunaan teknologi. Okey, cadangan yang ketiga, pihak berwajib perlu menyediakan kemudahan atau peralatan teknologi seperti komputer, LCD dan sebagainya
Ya, okey. Kemudahan ini untuk memudahkan lagi pekerjaan guru ataupun memudahkan lagi guru untuk mengakses laman web ataupun aplikasi yang digunakan untuk dalam pembelajaran dan pengajaran dalam kelas. Okey, seterusnya saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Okey, baik. Bagi isu yang kedua, isu kompetensi yang kedua iaitu guru-guru diminta untuk mengajar di luar bidang bagi melengkapi keperluan dan kekosongan. Okey, sebagai contoh, guru dalam bidang mata pelajaran matematik diminta untuk mengajar bahasa Inggeris. Okey, punca kepada masalah ini ialah sebahagian daripada kita menganggap memiliki kelayakan ikhtisas dalam sesuatu bidang ini adalah perkara yang remeh dalam menentukan pencapaian murid. Namun, kajian tahap kompetensi fungsional guru menunjukkan terdapat hubungan antara keduanya, iaitu kompetensi guru yang tinggi mempengaruhi pencapaian murid. Oleh itu, kita perlu memilih guru berdasarkan bidang mereka. Jangan hanya bagi guru-guru yang tidak pakar untuk membimbing kelas-kelas yang diajar, kerana akan mempengaruhi murid itu untuk memahami mata pelajaran. Okey, itu sahaja daripada saya untuk cadangan seterusnya. Baiklah, kita akan tengok pula cadangan bagi menyelesaikan masalah tadi. Yang pertama adalah KPM perlu membuka lebih banyak option dalam setiap pengambilan guru baharu. Hal ini kerana terlalu ramai lambakan graduan daripada graduan pendidikan dan juga bukan pendidikan. Jadi dengan inisiatif seperti ini dapat membantu sedikit sebanyak menyelesaikan isu tadi. Yang kedua adalah SPP perlu mengetatkan lagi syarat pemilihan berdasarkan option pengkhususan. Dan yang ketiga, KPM perlu menyediakan kursus-kursus bagi melengkapi tuntutan untuk mengajar subjek di luar bidang. Seterusnya, kita tengok kepada isu yang ketiga. Okey, baik. Kita masuk kepada isu yang ketiga iaitu isu kompetensi. Isu yang ketiga berkenaan dengan pengetahuan pedagogi dan amalannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran, di mana beberapa kajian yang dibuat menyatakan bahawa pengetahuan pedagogi dan amalannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran ini berada dalam tahap yang kurang memuaskan. Antaranya kajian daripada Siti Rasidah 2020, seterusnya kajian daripada Tengku Sarina Aini dan Fatimah Sahidah 2018 dan juga Katrina 2019. Dalam kajian-kajian tersebut, mereka menjelaskan ada di antaranya sepertinya guru tahfiz, isu pendidikan dalam guru tahfiz, di mana ianya isu pendidikan guru tahfiz, di mana di kalangan mereka ada segelintir di kalangan mereka mendapat tidak mempunyai latar belakang daripada asas keguruan, dan perkara ini menjadi salah satu sebab mereka tidak dapat mengawal masalah dalam kawalan tingkah laku murid ketika mengajar dalam kelas. Dan apabila ianya berlaku, sudah semestinya kesan dia akan memberi kesan yang buruk, kesan yang tidak baik kepada pelajar, yang pertama sekali. Yang kedua, kepada topik pembelajaran tersebut pasti tidak sampai dengan sebaiknya. Dan yang ketiga adalah proses PDP, pengajaran dan pembelajaran itu tidaklah semenarik yang sepatutnya. Itu sahaja. Okay, untuk seterusnya cadangan, kita bagi kepada pembentang seterusnya. Okey, kita akan sambung lagi kepada cadangan bagi isu yang ketiga. Itu pihak Kementerian Pendidikan perlu memastikan guru yang dilantik mempunyai ikhtisas dalam bidang pendidikan. Hal ini kerana mereka lebih mengetahui cara untuk pendekatan yang sesuai untuk proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Yang kedua, guru perlu meningkatkan profesionalisme diri seperti menyertai kursus, membuat penyelidikan
dan kesediaan untuk mengajar dengan lebih baik. Dan yang ketiga, pemantauan yang lebih kerap daripada pihak penyelia akan membantu guru untuk meningkatkan prestasi diri dari masa ke semasa. Baiklah, saya rasa itu saja untuk pembentangan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih.